رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan taufik daripada Allah dapat kita berada pada hari Khamis, hari kita menjawab soalan yang diketengahkan, insya-Allah. Soalan yang pertama berkenaan permintaan untuk penjelasan terhadap melakukan salatul janazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada kita menjawab soalan berkenaan dengan sembahyang jenazah ni, sembahyang jenazah ni hukumnya fardu kifayah. Maknanya dengan dilakukan oleh sebahagian orang maka melepaskan dosa semua orang. Itu dipanggil fardu kifayah. Dan sembahyang jenazah ini besar kelebihan dan pahalanya. Orang yang sembahyang jenazah, balasan pahalanya dia akan mendapat pahala sebesar bukit Uhud yang disebut dengan qirat. Dia akan mendapat satu qirat. Bagi orang yang menunggu sampai dikebumikan mayat, dia akan mendapat lagi satu qirat. Maknanya kalau sembahyang mayat dapat satu qirat,
menunggu sehingga dikebumikan, berarti mendapat lagi satu qirat. Mana orang yang mayat-mayat dan menunggu sampai jenazah dikebumikan akan mendapat 2 qirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selayak dan sewajarnya bagi kita, sekalipun hukumnya fardu kifayah, itu kalau orang lain dah buat, kita dah terlepas dosa, pun macam tu sewajarnya kita tak melepaskan peluang untuk sentiasa sembahyang jenazah kalau ada peluang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, kelebihannya ia mengingatkan kita kepada mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati ialah jambatan yang menghubungkan antara dua kehidupan, iaitu hidup yang sementara dan hidup yang kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mati ialah penghubung di antara dua kehidupan, hidup yang sementara dan hidup yang kekal. Hidup yang sementara ialah kehidupan dunia, hidup yang kekal ialah kehidupan di alam akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati juga merupakan suatu perpindahan daripada satu alam ke satu alam yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Proses ini proses yang pasti akan berlaku pada setiap orang yang bernyawa. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan pasti akan berlaku perpindahan daripada alam dunia ke alam akhirat. Jadi apa pula hukum kita ingat pada mati? Hukum ingat pada mati mustahab, hukumnya sunat. Dituntut oleh agama kita untuk kita selalu ingat pada mati. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena ingat pada mati ini dalam sehari semalam 24 kali untuk menjamin keselamatan kita. Kalau kita tak boleh ingat mati sehari semalam 24 kali, jadi kita akan hidup dalam keadaan lara, hidup dalam keadaan membuang masa dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyakkanlah oleh kamu memperingatkan penghancur segala kelazatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, tidur malam atas katil yang empuk, sallallahu alaihi wasallam. Aircon lagi pasang kadang-kadang. Bila mati ada tak semua tu? Tak ada lah. Dalam kubur kita akan tidur beralaskan tanah saja. Di dunia ni kita nak makan kita beli, nak makan kita beli, nak makan kita beli. Jadi semua kesedapan tu akan terputus. Orang yang memiliki duit yang banyak, harta yang banyak dan sebagainya, mati tak boleh buat pi pun, semua akan terputus daripada kehidupannya. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kehidupan lepas mati ialah kehidupan yang pasti kita semua tempuh. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bijak itu ialah orang yang selalu muhasabah dirinya dan selalu ingat kepada dan bersedia pula untuk kehidupan selepas mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut orang yang bijak itu ialah orang yang selalu muhasabah dirinya dan beramal untuk masa selepas matinya. Sebab banyak orang yang beramal untuk masa sebelum mati je. Sebelum daripada mati beramal, tapi untuk masa sebelum mati juga.
Pagi-pagi turun pergi kerja dah, kadang-kadang gelap, gelemat lagi, turun pergi kerja dah, balik petang, kadang-kadang balik malam. Hari-hari rutinnya macam tu. Jadi kalau itu saja kerja kita, jadi kita hanya bersedia untuk sebelum mati saja. Kita tak bersedia pun beramal untuk masa lepas mati. Jadi dalam kesibukan kita di dunia ni dengan urusan-urusan dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi gunakan sebaik mungkin peluang-peluang yang boleh kita guna untuk masa lepas mati kita. Tuan-tuan yang anak-anak sibuk kerja, cari rezeki, duduk di mana-mana, kena telefon tanya, hampa dah mengaji ya? Hadir tak kuliah? Sempat dah hadir kuliah? Mungkin jawapan mereka tak dan, mak balik lewat. Jadi kalau tu alasan sampai mati, kita akan bagi alasan tu. Sebab kerja ni sampai bila tak habis. Bagaimana duk tamu ke dunia, kita kena kerja cari makan. Tapi kalau kita tak sampingkan bersama kerja untuk masa lepas mati, jadi macam mana nak boleh jumpa Tuhan? Lepas tu Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah amal yang soleh. Falyamal amalan salihan, dia kena beramal amal yang soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia jangan mensyirikkan Tuhan dengan apa sesuatu pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, buatlah persediaan untuk masa balik, untuk masa selepas mati. Dan jangan mensyirikkan Tuhan dengan apa sesuatu pun. Baik, sembahyang mayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut ulama Syafi'iyah. Jadi kalau kita sebut Syafi'i, itu Imam Syafi'i. Kalau sebut Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Menurut ulama Syafi'iyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang mayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang terlebih afdalnya mengimaminya ialah wali dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kalau Tok Guru ada, Salah Sayyidina Muhammad, tetap wali ataupun yang terhampir dengan mayat itu menjadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta kalau pemerintah sekalipun, imam yang adil, menteri besar, Perdana Menteri yang soleh contohnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mai majlis kematiannya, tetap wali juga yang afdal menurut pendapat Syafi'iyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebabnya kerana menjadi imam itu haknya. Menjadi imam itu hak dia. Jadi kalau dia suruh orang jadi imam, berarti dia mewakilkan orang untuk menjalankan haknya, sedangkan itu hak dia. Dia kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana tidak terlaksana wasiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana hukum dia, seseorang itu dia wasiat macam ni, jadi semua harta saya, semua saya diwasiat, semua harta saya, masalah Sayyidina Muhammad, semua saya nak bagi dekat tahfiz tu, semua saya nak bagi kat pondok tu, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi wasiat tu tak terlaksana, melainkan hanya 1/3 ya. 2/3 untuk ahli waris. Jadi yang terlaksana 1/3 ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah hak seorang wali untuk mengimami sembahyang. Hak dia
dia kena jadi imam. Kecuali kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Tok Guru, saya wakilkan mayat-mayat ni kata Tok Guru untuk menjadi imam. Kecuali, tapi hak dia. Okey, pasal apa tetap wali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berhak menjadi imam? Sebab tujuan daripada sembahyang mayat ataupun salatul janazah ialah doa untuk orang mati. Ad-du'a lil mayyit ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sembahyang jenazah ni tujuannya doa, maka doa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita berdoa, antara doa orang jauh dengan orang dekat, tentulah doa orang yang dekat itu paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia paling dekat dengan orang mati, dia paling dekat dengan si mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia paling dekat, maknanya dia paling rasa kehilangan orang mati itu. Jadi kalau dia paling rasa, dialah yang paling diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia lebih terasa kehilangan si mati. Jadi semua kita ni, kecuali orang perempuan, esok kalau mak kita mati, kita jadi imam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mungkin kita akan jadi imam 2 kali. Sekali mati ayah, sekali mati mak. Ataupun kita akan jadi imam 4 kali. Sekali mati mak, sekali mati ayah, sekali mati pak mentua, sekali mati mak mentua. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang paling dekat, dia paling patut jadi imam. Jadi saya nak sebut ranking siapa paling utama. Yang pertama ayah. Jadi kalau anak mati, ayah jadi imam. Ayah ni masalah Sayyidina Muhammad, ayah kat atas. Ayah, Tok Wan, Tok Nek. Jadi Nek kat atas. Ayah yang patut jadi imam kalau anak mati. Yang kedua anak. Anak, kalau ayah mati, mak mati, anak dan ke bawah, iaitu anak, cucu, cicit. Jadi tu dia panggil wali. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas daripada tu barulah saudara. Tak ada anak, tak ada ayah, saudara. Sama ada abang dia, adik dia, barulah saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam saudara ni mesti diutamakan saudara kandung dulu daripada saudara sebapa. Faham tak? Diutamakan saudara kandung dulu daripada saudara sebapa. Kalau ada saudara kandung dulu. Tak ada saudara kandung, barulah saudara sebapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada tu, turun kepada anak saudara, anak menakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak menakan pula didahulukan anak menakan anak saudara sekandung daripada anak saudara sebapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia punya kedudukan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian barulah hak lain-lain mengikut tertib al-irthi, tertib mempusakai harta pusaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kalau dah tak ada semua tu dah, tengok pula dia panggil zawul arham. Zawul arham, iaitu adik-beradik lah dia panggil. Sallallahu alaihi Muhammad. Zawul arham ni tengok yang paling dekat juga. Didahulukan dengan abul Zawul arham ni masalah Sayyidina Muhammad, iaitu arham ni mana apa? Rahim. Rahim ni nisbah pada ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nisbah pada ibu.
Jadi Zawul Arham iaitu orang yang mempunyai hubungan rahim. Diutamakan yang paling hampir. Siapa paling hampir, dialah yang paling patut jadi imam. Okey, didahulukan dengan Abul iaitu ayah kepada mak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada Abul al-akhu lil al-akhu lil maknanya saudara mak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kiralah abang ke adik mak kita, adik laki-laki. Thumma al-khal. Khal ni pak menakan belah mak. Pak menakan kita belah mak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian al-ammu lil al-ammu ni masalah sayyidina Muhammad. Khal ni pak menakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pak menakan belah mak. Al-ammu ni al-ammu lil usmudam al-ammu lil iaitu pak menakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pak menakan kita sebelah mak kita, tapi maknanya mak kita ni dia ada ayah dan dia ada mak, dia ada soalan sayyidina Muhammad, ayah dan mak dia. Jadi khal ni iaitu pak menakan belah mak, al-am pak menakan belah ayah mak kita, ala sayyidina Muhammad. Jadi tu kedudukan ranking siapa yang nak jadi imam. Macam mana kalau wali ada dua orang wali sama taraf? Dua orang wali sama taraf, macam ada dua orang anak, ataupun ada dua orang saudara. Jadi kita mati, ada abang kita, ada adik, ada abang kita, ada abang dua orang kan, soalan senam, ataupun ada abang ada adik. Jadi kedua ada dua orang yang sama taraf. Ada anak laki-laki dua orang, ada adik ataupun abang kita dua orang. Soalan senam, siapa nak jadi imam tu? Jadi yang nak jadi imam, soalan senam, yang paling tua diutamakan. Kalau anak hak tua, alih hak tua diutamakan. Kalau ada adik dan abang diutamakan. Soalan senam Muhammad. Kalau sembahyang biasa, dia kena utamakan yang faqih. Kalau sembahyang fardu, kena ambil yang faqih, yang paling reti baca Fatihah dan paling alim dalam masalah hukum. Kalau sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang jenazah, yang jadi imam adalah yang paling tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut ulama Syafi'iyah, masalah sayyidina Muhammad, rukun kepada sembahyang jenazah ni ada 7. Yang pertama niat mayat. Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas ini mayat lelaki 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita sebut bagi betul, usalli ala hadzal mayyit. Kalau perempuan, usalli ala hadhil mayyitah. Jangan baca usalli ala hadhil maitah. Kalau maitah bangkai, kalau mayyitah baru mayat perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat sembahyang mayat. Jadi kalau sembahyang fardu dia kira rakaat, sembahyang jenazah dia kira 4 takbir. Sembahyang fardu dia kira rukuk, sembahyang jenazah dia kira takbir. Jadi ada 4 takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Baru ni malam depa cerita bersembang depa malam. Alhamdulillah PKP pun dah duduk di hujung dah Covid ni. Dia kata, masalah saya mak bila mana 2 tahun ni orang tak pergi masjid. Orang dah terlupa mayat-mayat. Sampai pergi rokok, sujud pun dah. Masalah saya terlupa. Allahu Akbar. Dia ingat orang, dia hidup belakang tu, dia ingat rokok. Allahu Akbar, pergi rokok. Padahal Allahu Akbar tu, lepas Allahu Akbar baca tahiyat, dia pergi rokok. Pasal 2 tahun PKP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rukun yang kedua 4 takbir. 4 takbir dengan takbiratul ihram tu. Jadi dengan takbiratul ihram tu dia ada 4 takbir semua. Allahu Akbar 1. Kemudian baca Fatihah selepas takbiratul ula. Selepas takbiratul ihram tu, jadi kita dah tak baca dah apa ni dia panggil doa iftitah. Saja aku semayang usalli ala hadzal mayit 4 takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lepas kita baca Fatihah, kita baca selawat atas, kita baca selawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala sayyidina. Bukan baca tahiyat, baca selawat pada Rasulullah. Jadi baca selawat pada Rasulullah tu selepas takbir yang kedua tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian angkat takbir pula. Allahu Akbar. Kemudian khusus baca doa untuk si mati selepas takbir yang ketiga tadi. Allahumma salli ala sayyidina, iaitu baca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita tak tahu mayat lelaki ke perempuan, kita niat saja aku sembahyang atas ini mayat dan mayat sekalian muslimin dan muslimat yang meninggal. Kalau kita tak tahu, tak pasti siapa nak mati ni, lelaki ke perempuan, jadi kita niat kepada atas ini mayat dan juga sekalian muslimin dan muslimat yang meninggal. Kemudian lepas baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an, tu paling pendek. Tu paling pendek doa untuk orang mati. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila lepas Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau di Mekah tu sallallahu alaihi wasallam, jadi depa tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i kita baca lagi doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lepas tu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maknanya kalau kita tak baca doa tu pun, doa hak Allah mala tahrim ajr pun tak apa. Jadi makna lepas kita memberi salam lepas takbir yang keempat tadi. Baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sembahyang jenazah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita kena lakukan secara berdiri kalau kita mampu. Macam juga sembahyang fardu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi itulah jawapan dapat kita bagi pada soalan pencerahan berkenaan dengan solat, berkenaan dengan salatul janazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada pagi ini yang menajam majlis kita ialah grup infak Masjid Darsa 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Hamba Allah sekeluarga Kelantan, Haji Zulkarnain, Hajah Umi Kalsum sekeluarga Kelana Jaya,
Masuk Atis keluarga Sungai Buloh, Muhammad Firdaus, Muhammad Fauzi keluarga Bangi, Rabi'atus keluarga Seberang Jaya, Muhammad Danish Darwishi keluarga Selangor, hamba Allah keluarga Singapura, Suzana Sahanara Khan, khususnya Muhammad Rozi dan Nur Fadilah keluarga Puchong, Suzi keluarga Kajang, Allahyarham Haji Azmi keluarga Kulim, Cik Nawawi dan arwah Saiful Riza Ramdi, Bandar Laguna Merbuk, Rozani Nasruddin Ceras, hamba Allah Cing Melaka. Soalan Sayyidina Muhammad, doakan Allah beri kesembuhan kepada bapa saudara yang mengalami penyakit kanser. Allah mudahkan, Allah sembuhkan, amin. Khususnya Nur Halinda Hussein, Taman Datuk Senu, Sentul KL, Cik Mak Ahmad Gomba, Marina dan Alisha, Taman Permata KL, Nur Azah Selangor dan Azizah Mukhtar Jelutung Tobiak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan semua hajat para penaja kita dan kita semua, diangkat kedudukan kita semua pada sisi Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita di dunia, urusan kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan semua urusan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta